Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi PDPR Sejarah Tingkatan 2 untuk bab 10 bagi subtopik 10.1. Apa yang akan anda pelajari pada hari ini? Kita akan menjelaskan sejarah Sarawak dan Sabah sebahagian daripada Kerajaan Alam Melayu. Baik, sebelum tu apa khabar semua? Jadi cikgu harap kamu sentiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan sesi PDPR ini. Baik, sebelum tu cikgu harap kamu sudah bersedia dengan buku teks kamu, kerana pembelajaran kita akan sepenuhnya merujuk kepada buku teks, dan anda boleh buka kepada muka surat 176. Okey, baik. Kalau kamu tengok ni, dekat sini ada gambar peta lah. Senang cerita, gambar peta lah. Okey, dalam peta tu kalau kamu tengok ada beberapa nama kerajaan alam Melayu. Kita dah belajar sebelum ni. Okey, ada dekat bawah dia tu pula ada gambar peta asal peta asal Sarawak dan Sabah. Okey, jadi sebelum tu Sarawak dan Sabah ni dia merupakan sebahagian lah daripada alam Melayu. Masyarakat Sarawak dan Sabah dia mempunyai sistem pentadbiran dan pemerintahan dia tersendiri yang mereka telah menyesuaikan kehidupan harian dengan bentuk muka bumi, khususnya sungai. Kalau kat Sarawak ni banyak sungai lah. Okey. Hal ini telah mewujudkan keunikan kepada warisan budaya masyarakatnya yang berlainan dari satu tempat ke satu tempat mengikut kaum masing-masing. Kalau kita tahu di Sabah dan Sarawak ni dia ada banyak pelbagai suku kaum. Okey, kita teruskan lagi. Okey, baik, ini adalah gambar yang lebih jelas lah peta Sarawak dan Sabah. Ini cikgu Google je ni. Cikgu Google dia. Kamu boleh carilah dalam internet kalau kamu nak tengok lagi kepelbagaian peta Sarawak dan Sabah. Okey, dalam ni ada ditunjuk semualah. Okey, apa dia ibu negeri bagi Sarawak? Ibu negeri bagi Sarawak adalah Kuching. Kalau Sabah adalah Kota Kinabalu. Okey, kita teruskan lagi. Okey, pengenalan. Kita akan tengok hari ni bagi 10.1 Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu. Kamu boleh buka muka surat 178. Okey, kamu tengok pada yang cikgu bolkan ni. Okey, Sarawak dan Sabah merupakan antara kawasan yang terletak di alam Melayu. Okey. Kedudukan kedua-dua kawasan ini di barat daya hingga utara Pulau Borneo telah mendedahkannya dengan perkembangan yang berlaku di alam Melayu, terutama dalam aspek perdagangan dan keagamaan. Okay, kita dah tahu alam Melayu ni dia terkenal dengan perdagangan. Jadi masa zaman kerajaan alam Melayu ada banyak pelabuhan. Okey, selain itu juga di samping aktiviti perdagangan ada juga aktiviti keagamaan. Okey, di kedua-dua kawasan ini muncul beberapa pelabuhan seiring dengan kemunculan kerajaan masyhur seperti Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Itu nama-nama kerajaan alam Melayu. Kita dah belajar dah sebelum ni. Jadi kepesatan kerajaan yang masyhur ni mendorong kepada kegiatan ekonomi dan perdagangan di Sabah dan Sarawak. Okey, hubungan Sarawak dan Sabah dalam alam Melayu? Okey, sejak sebelum Masihi, Sabah dan Sarawak ni dia dah ada hubungan dengan kerajaan alam Melayu dan juga dunia luar. Okey, contoh dia kemunculan pusat pembuatan tembika di Bukit Tengkorak di Semporna, Sabah. Di mana Semporna ni? Kita tengok tadi Semporna. Mana Semporna Sabah ni? Ni Semporna kat sini. Okey.
Penduduk di Bukit Tengkorak ni dia menjalankan kegiatan perdagangan dengan kawasan di luar Sabah. Pada abad ketiga muncul Cupo, iaitu pelabuhan di utara Sabah. Pelabuhan ni dia dijadikan tempat untuk ekspor biji besi ke Funan dan Champa. Funan dan Champa ni juga ada kita belajar dalam kerajaan alam Melayu. Okey, pada abad ke-7 pula Santubong muncul sebagai pusat perdagangan utama di Sarawak. Okey, di mana Santubong ni? Kita tengok. Okey, Santubong ni dekat bawah ni. Ni di Sarawak. Okey. Penemuan barangan tembikar zaman dinasti Tang dan Sung di Santubong. Okey, pelabuhan ni dia bekalkan kapur barus, kayu, laka, lilin, lebah madu dan kulit penyu. Okey, kita tahu Sabah dan Sarawak ni dia kaya dengan hasil orang kata apa, hasil bumi lah, senang cerita. Okey, pada abad ke-13 industri peleburan biji besi di Santubong muncul. Pada abad ke-13 ada industri peleburan biji besi. Selain itu beberapa lagi pusat perdagangan muncul di Sarawak seperti Gedong, Bukit Sandong dan Kalka. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, pusat perdagangan ini menjalankan kegiatan perdagangan dengan kerajaan Siam, Vietnam dan China. Okey, ini membuktikan dia ada hubungan dengan kerajaan luar dari alam Melayu. Okey, kemajuan pesat dan perdagangan di Sabah Sarawak ni dia menjadikan tarikan kepada kerajaan alam Melayu untuk luaskan pengaruhnya. Selain itu juga beberapa kawasan di pesisir pantai barat laut Borneo, kita panggil Sabah Sarawak ni Kepulauan Borneo lah, menjadikan kawasan pengaruh kerajaan alam Melayu. Okey, kerajaan Sriwijaya meluaskan pengaruhnya di selatan Sarawak bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan, manakala kerajaan Majapahit mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Okey, kalau kamu tengok peta ni tadi, ni kerajaan Majapahit ni dan kerajaan Sriwijaya. Dia kedua-dua kerajaan ni ada pengaruh di Borneo. Tujuan dia apa? Tujuan dia salah satu untuk menjaga jalan perdagangan di Laut Cina Selatan. Okey, bagi mengawal perdagangan di Laut Cina Selatan, kerajaan Majapahit turut mempunyai pengaruh di Sarawak dan di utara Sabah. Apa yang membuktikan ada kegiatan hubungan kegiatan perdagangan ni? Jadi ada pelbagai jumpaan yang ditemui di Kepulauan Borneo lah. Contohnya gendang gangsa jenis moko di Pulau Bangi, Sabah, membuktikan terdapat hubungan perdagangan antara kerajaan Majapahit dan juga penduduk di utara Sabah. Okey, tak lama kemudian tu berlaku kemerosotan yang telah membawa kepada kepada kerajaan Majapahit. Jadi dia membawa kepada perkembangan pengaruh kerajaan Sambas, Brunei dan Sulu, kerajaan Sulu. Okey, di kawasan barat dan utara pantai Pulau Borneo. Okey, di Sarawak berlaku penyebaran kuasa oleh kerajaan Sambas dan Kesultanan Melayu Brunei. Okey, kerajaan Sambas mengambil peluang daripada kemerosatan Majapahit tadi dengan meluaskan pengaruhnya ke Samarahan, Sadong, Sarawak dan juga Sungai Sarawak. Okey, Saribah dan Kalka. Pada abad ke-14, Kesultanan Melayu Brunei telah muncul dan menjalinkan persahabatan dengan kerajaan Sambas. Persahabatan ini membolehkan kerajaan Sambas menyerahkan wilayahnya di Sarawak kepada Kesultanan Melayu Brunei. Okay, Kesultanan Melayu Brunei juga meluaskan pengaruhnya ke utara Borneo. Kemunculan Kesultanan Sulu di utara Borneo telah membawa kepada tersebarnya pengaruh mereka di pantai timur laut Borneo. Okey, ini pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena baca. Okey, ini secara ringkas lah tadi. Kan, Sabah, Sarawak. Okey. Dia punya Sabah dan Sarawak ni
sejak sebelum Masihi, penduduk Sabah Sarawak ni mempunyai hubungan dengan alam Melayu. Apa bukti dia? Bukti dia ni lah, ada pembukaan kawasan perdagangan dengan kawasan luar Sabah. Contohnya kalau di Sabah, di Bukit Tengkorak. Lepas tu contohnya kalau di Sarawak, kemunculan pusat pembuatan tembika di Gua Nia. Okey, lepas tu di Sabah juga pada abad ke-13 muncul Cupo, satu pelabuhan yang mengeksport besi ke Funan dan Champa. Kalau di Sarawak pula abad ke-7 ada Santubong, pelabuhan di Santubong muncul sebagai pelabuhan di lembah sungai. Okey, selain itu juga ada pusat perdagangan lain selain daripada Santubong. Okey, ni kamu boleh baca dalam buku teks tu. Lepas tu tak lama lepas tu Majapahit pun ada hubungan dengan Sabah juga. Dia dari segi perdagangan. Dan Sarawak pula ada Sriwijaya. Okey. Selain pada hubungan perdagangan, ada juga penyebaran agama melalui bukti-bukti yang telah dijumpai. Contohnya kalau Sriwijaya ni agama Buddha ada dijumpai orang kata apa, objek-objek yang berkaitan dengan agama Buddha di Santubong. Okey. Lepas tu apabila kemerosotan kerajaan Majapahit membawa kepada perkembangan pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu di kawasan barat dan utara pantai Pulau Borneo. Jadi bila ada perkembangan pengaruh Kesultanan Melayu Brunei dan Kesultanan Sulu, maka ada juga penyebaran agama Islam. Okey. Okey, kamu boleh buka muka surat 179. Okey, kita sambung lagi sikit. Kebangkitan Kesultanan Melayu Brunei telah melemahkan pusat perdagangan di Sarawak kerana tumpuan perdagangan ni pula beralih ke Brunei. Brunei ni dekat mana? Okey, ni Brunei ni dekat sini ni kawasan Brunei. Okey. Manakala Kesultanan Sulu yang muncul pada abad ke-15 telah meningkatkan kegiatan perdagangan di utara Sabah. Kawasan ini kaya dengan hasil laut dan hutan, terutama sarang burung menjadi tarikan pedagang Cina. Kedua-dua kesultanan ini kemudian mengalami kemerosotan menjelang abad ke-19 apabila bersaing dengan kuasa barat. Masa itu dah ada orang kata apa, ada Portugis, ada Belanda. Jadi pengaruh kedua-dua kesultanan ini mengalami kemerosotan. Okey, Sabah dan Sarawak juga dipengaruhi oleh kedatangan agama Hindu, Buddha dan juga Islam. Pengaruh agama ini dibawa secara tidak langsung oleh kerajaan alam Melayu di kedua-dua kawasan ini. Pada zaman kegemilangan kerajaan Sriwijaya ada bukti tinggalan objek-objek agama Buddha di Santubong. Contohnya ni, kamu boleh tengok dalam gambar ni. Ada gambar gajah, gambar macam penyu, gambar macam orang bertapa. Okey, selain itu terdapat penemuan patung Ganesha di Limbang. Okey. Pengaruh Kesultanan Melayu Brunei di Sarawak dan Sabah telah membawa kepada penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Okey. Pengaruh kerajaan Brunei dan Kesultanan Sulu tadi telah membawa kepada penyebaran di pesisir, penyebaran agama Islam di pesisir pantai Sarawak dan juga Sabah. Okey, baik. Kesan ketara penyebaran Islam ini ialah penerimaan agama Islam oleh kebanyakan penduduk pesisir pantai Sarawak dan Sabah. Kesultanan Sulu pula memainkan peranan penting dalam penyebaran agama Islam di pantai timur Sabah. Okey, ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan, jadi kamu kena baca. Okey, hubungan antara Sarawak dan Sabah dengan kerajaan alam Melayu dan pedagang luar menunjukkan sikap keterbukaan masyarakat di kedua-dua kawasan ini menerima pengaruh dari luar. Sikap keterbukaan penduduk di kedua-dua kawasan ini membantu kemajuan
perdagangan dan menunjukkan sikap toleransi dan menerima pengaruh agama dari luar. Okey, itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat faham dengan penerangan cikgu. Okey, bagi pelajar cikgu, sila lengkapkan tugasan yang telah cikgu berikan. Gunakan pengetahuan kamu berdasarkan video yang telah kamu tonton. Okey, jika kamu berminat dengan video cikgu ini, kamu faham, jangan lupa like, subscribe dan juga share video cikgu, sehingga kita berjumpa lagi untuk subtopik 10.2 pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.